Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar hari ini? Baik, cikgu tak nak membuang masa lagi. Kita akan teruskan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4 kita pada hari ini dengan tema 1 iaitu tema kemasyarakatan. Unit 1, jiran tetangga. Tajuk, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Objektif kita pada hari ini ialah pada akhir PDPC, murid dapat memahami dan menggunakan kata nama am mengikut konteks dengan betul. Seterusnya, murid juga dapat membina ayat menggunakan kata nama am dengan betul. Baiklah murid-murid, kita lihat pula kriteria kejayaan. Pada hari ini, murid-murid seharusnya boleh menyenaraikan 10 kata nama am berdasarkan teks dan gambar dengan betul. Kemudian murid dapat membina sekurang-kurangnya 8 daripada 10 ayat menggunakan kata nama am yang disenaraikan dengan betul. Jom kita mulakan. Kita akan belajar tata bahasa, tajuk kata nama am. Murid-murid boleh buka buku teks halaman 6. Untuk aktiviti yang pertama ini, kita akan membaca dan memahami teks dan gambar. Kita akan membaca teks ini bersama-sama. Kita mulakan ya. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Hadif dan adiknya Aina berbasikal untuk pulang ke rumah. Mereka dari kebun komuniti. Baik, kita lihat situasi 1 dulu ya, perbualan Hadif dan Aina. Dengan siapa agak-agaknya mereka bertemu. Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka iaitu Pakcik Ismail dan Makcik Mina berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Hadif dan Aina menyapa lalu bersalam dengan Pakcik Ismail dan Makcik Mina. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Rumah siapa? Rumah warga emas tadi, Pakcik Ismail dan Makcik Mina. Kita sambung ya. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya khabar. Baik murid-murid, di dalam situasi ini, di situasi 1 ini ada 4 watak iaitu watak Hadif, Aina, Pakcik Ismail dan Makcik Mina. Pakcik Ismail dan Makcik Mina ni merupakan warga emas. Warga emas ni apa? Warga emas ni maksudnya lelaki dan wanita yang sudah tua, yang patut kita hormati. Baik, murid-murid, kita akan teruskan lagi pembacaan kita dengan teks yang seterusnya. Baiklah, untuk situasi yang kedua ini, kita akan baca juga bersama-sama. Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Maksudnya mereka dah masuk ke dalam rumah Pakcik Ismail tadi ya. Makcik Mina menghidangkan minuman untuk mereka. Makcik Mina memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Pakcik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pakcik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Makcik Mina memeluk Aina dengan penuh kasih sayang. Baik, kita masuk aktiviti kita yang kedua iaitu aktiviti mari kenali kata nama am. Kenapa cikgu tiba-tiba pilih kata nama am? Sebab di dalam dialog yang kita baca sebentar tadi, terdapat banyak perkataan yang tergolong dalam kata nama am. Sebelum kita tengok perkataan apakah yang tergolong dalam kata nama am tersebut, kita lihat dulu maksud kata nama am. Kamu lihat dalam buku teks ya, yang pada bahagian yang berwarna hijau dia tulis Munshi Cilik. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkara yang bersifat umum. Contoh, rumah, sungai, kereta, mimpi, basikal dan banyak lagi. Kata nama am kita tulis dengan huruf kecil di hadapannya, kecuali jika perkataan tersebut hadir di hadapan ayat. Kita kena tulis dengan huruf besar.
Baik, kita lihat rajah yang telah cikgu sediakan. Kata nama am dia terbahagi kepada dua, iaitu kata nama am hidup dan kata nama am tidak hidup. Ada pula kata nama am hidup, tidak hidup. Betul ke ni? Baik, kita lihat yang hidup dahulu. Kata nama am hidup, dia ada dua pula. Manusia, lagi satu bukan manusia. Kalau kata nama am hidup, manusia. Contohlah manusia, siapa yang hidup? Manusia mana yang hidup? Okey, guru hidup, murid hidup, nelayan hidup, polis hidup. Baik, seterusnya kata nama am hidup bukan manusia. Yang bukan manusia ni pula, benda ni bernyawa juga. Okey, ada deruan nafas, ada denyutan jantung, tetapi dia bukan manusia. Contohnya kucing, bunga, jin, lipas. Baik, dia hidup tetapi dia bukan manusia. Jadi kamu tak boleh cakap kucing tu manusia. Baik, dia hidup. Tapi kenapa bukan kata nama am hidup manusia? Sebab dia ialah haiwan. Baik, seterusnya kita tengok kata nama am tidak hidup. Ada dua juga. Yang pertama ialah institusi. Yang kedua bukan institusi. Institusi ni bermaksud tempat yang menjalankan sesuatu tindakan. Contohnya macam hospital. Hospital kita tahu apa agak-agak aktiviti yang dilakukan di hospital. Merawat orang sakit. Baik, di hospital juga kita memberi ubat-ubatan dan pelbagai lagi. Jadi hospital tergolong dalam kata nama am tidak hidup sebab dia tak ada nyawa ya. Dan dia tergolong dalam kata nama am tidak hidup institusi. Dia menjalankan sesuatu proses, sesuatu aktiviti di sana. Kalau sekolah kita tahu apa aktiviti di sekolah? Belajar. Okey, bukan sekolah tu yang belajar. Orang belajar di sekolah. Murid-murid belajar di sekolah. Guru-guru mengajar di sekolah. Baik. Seterusnya universiti pun sama macam sekolah jugalah, tempat untuk menuntut ilmu. Baik. Kita tengok bukan institusi, terbahagi pula kepada dua. Yang pertama ialah abstrak, yang kedua ialah konkret. Kita tengok yang abstrak dulu. Abstrak dia terbahagi lagi kepada dua, iaitu berbilang, tidak berbilang. Yang berbilang maksudnya benda tu kita boleh kira. Sebuah senyuman. Kita nampak satu je senyuman. Baik. Tiap-tiap hembusan. Okey? Tiap-tiap hembusan. 1, 2, 3 hembusan. Okey? Beberapa hembusan tu kita boleh kira. Satu rancangan. Jadi kita boleh tahulah bilangan ataupun jumlah yang dikehendaki tu kita tahu. Berapa hembusan yang perlu kita lepaskan, berapa rancangan yang perlu kita sediakan. Kita boleh kira. Cikgu senyum sekali, satu senyuman. 2-3 kali cikgu senyum, cikgu telah memberikan beberapa senyuman kan, 2-3 senyuman. Okey, kita boleh bilang. Seterusnya abstrak yang tidak berbilang pula. Kita tengok contoh cikgu bagi. Angin. Kamu boleh kira tak angin? Kalau angin tiup kan, berapa banyak angin yang ada dalam sekali tiupan dia tu? Kita tak boleh nak kira. Baik, yang seterusnya semangat. Kita tak tahu banyak mana semangat yang kawan kita berikan pada kita. Baik, kita tak boleh nak kira. Aiman bagi 5 semangat dekat cikgu. Syakila bagi 20 semangat dekat cikgu. Cikgu tak boleh kira. Cikgu tak tahu pun semangat yang dia orang beri kepada kita. Okey? Takkan dia nak cakap pula 5 kali tau aku bagi semangat kepada engkau. Dia tak akan bagi tahu punyalah. Aku akan bagi semangat kepada engkau. Kau usah bersungguh-sungguh ya. Banyak mana tak tahu. Okey, cantik. Cantik pun kita tak boleh nak bilang. Berapa banyak cantik cikgu Maisara? Berapa banyak cantik cikgu Syakira? Berapa banyak cantik cikgu Afida? Kita tak boleh nak kira berapa banyak cantik yang ada. Sebab cantik tu subjektif. Ada orang dia tengok kita, dia kata kita tak cantik. Ada orang dia tengok kita, dia kata kita cantik. Cikgu cantik tak? Baik, kita teruskan lagi dengan kata nama am bukan institusi, konkret. Konkret macam mana? Konkret ni memang kita dah tahu. Kalau sebut padang, kita tahu padang tu macam mana. Ada air. Bukan. Padang tu maksudnya ada rumput, tempat orang main bola. Baik, padang. Kita tahulah padang tu luas. Kalau rumah, kita boleh bayangkan rumah untuk didiami.
Contoh rumah banglo ke rumah papan tu. Kalau sebut rumah papan, kita boleh bayang dia terdiri daripada papan-papan yang disusun menjadi rumah lah. Kalau batu disusun bata-bata menjadi rumah. Baik, boleh ya? Kalau rumah teres bercantum-cantum kan? Sungai, kita boleh bayang dalam kepala kita sungai, airnya mengalir, airnya tidak masin. Kalau laut, kita boleh bayang airnya masin, luas, terbentang. Baik murid-murid, boleh faham tentang kata nama am? Kita teruskan lagi ya dengan aktiviti seterusnya. Baiklah, aktiviti kita yang kedua ialah aktiviti menyenaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Baik, kita tengok ya. Yang cikgu bulatkan berwarna merah tu merupakan kata nama am yang terdapat dalam petikan. Yang pertama cikgu bulatkan apa tu? Jiran. Kemudian cikgu ada bulatkan sayur, ikan, ayam, telur. Kalau pada gambar pula cikgu bulatkan rumah, baju, kasut. Okey, baik. Sekarang kita tengok gambar yang seterusnya pula. Baik, gambar ini juga cikgu telah bulatkan kata nama am yang terdapat padanya. Contoh pada gambar kita nampak di ujung sana ada kereta. Kemudian Aina memakai apa? Topi keledar. Kemudian di dalam petikan ada basikal. Basikal kata nama am. Rumah kata nama am. Lagi-lagi ada lagi tak? Tu tengok yang Makcik Minah pegang itu merupakan dompet ke beg tangan tu. Tapi kata nama am lah. Baik, Pakcik Ismail memakai seluar. Okey, dia kemudian di hujung sana ada timbunan pasir. Dan banyak lagi lah. Baik, kamu boleh cari lagi kata nama am yang terdapat dalam petikan. Ada lagi yang cikgu tak sebut ni. Jadi kamu kena tengok sendiri. Baik, dalam gambar ini juga ada lagi kata nama am, iaitu kita tengok bingkai gambar. Cikgu bulatkannya. Televisyen, pokok hiasan, minuman, jug, sofa, makanan dan pelbagai lagi. Sebab kata nama am ni sangat banyak sebenarnya. Kita pandang di kanan, ada kita pandang di kiri pun ada benda-benda yang terdiri dari kata nama am. Baik, Cikgu Maisarah kata nama am tak? Tak, cikgu. Nama Cikgu Maisarah tu kata nama pasangan lain kali cikgu ajar. Kata nama kasut. Baik, kita tengok kata nama am dahulu. Baik murid-murid, untuk aktiviti yang ketiga ni kita akan membina ayat menggunakan kata nama am. Cikgu dah keluarkan 5 kata nama am yang kita temui sebentar tadi. Kereta, jiran, baju, basikal, pasir. Tengok contoh ayat cikgu buat untuk kereta. Ayah mempunyai kereta yang berwarna biru. Jiran saya sangat baik hati. Yang mana satu kata nama am? Jiran. Kenapa jiran cikgu tulis huruf besar? Sebab dia berada di hadapan ayat. Baik. Baju yang dipakai oleh ayah berwarna kuning. Baju ialah kata nama am. Okey, nombor 4. Aina mempunyai sebuah basikal yang cantik. Basikal ialah kata nama am. Pasir. Timbunan pasir di luar rumah telah dicemari dengan najis kucing. Timbunan pasir kata nama am. Okey. Najis kucing. Baik. Sekarang ni cikgu hanya senaraikan 5 saja. Kamu perlu membina 5 lagi kata nama am. Bincanglah, cari 5 lagi kata nama am, bina ayat dan perdengarkan 5 ayat tersebut kepada ibu ke, ayah, abang atau kakak kamu. Boleh ya, biar mereka dengar ayat yang kamu bina. Tibalah kita pada aktiviti yang terakhir, iaitu aktiviti latihan. Kamu boleh rujuk buku teks halaman 6 untuk membuat latihan yang diberikan oleh cikgu. Okey, senaraikan kata nama am yang ditemui dalam teks. Macam cikgu cakap tadi lah, yang kita dah bincang banyak-banyak tadi tu, senaraikan. Okey, kalau dapat senaraikan 10 kata nama am. Dalam situasi 1 bagilah dekat cikgu 5, situasi 2 bagilah 5 lagi. Boleh ya? Kemudian bina ayat daripada kata nama am tersebut. Ayat pula cikgu nak 3 sahaja. Boleh kan? Jika tak faham, boleh ulang tonton video cikgu ini. Boleh murid-murid? Sekian dahulu daripada cikgu. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Jangan lupa sentiasa
berikan sokongan kepada cikgu untuk membuat video-video yang lebih menarik. Jangan lupa like cikgu, tinggalkan komen bermanfaat dan kemudian share, dan jangan lupa subscribe. Baik murid-murid, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.